dan Maha Penyayang. Untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Terima kasih wahai Tuhanku yang sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, membenarkan aku menghadap-Mu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Tapi aku khawatir ketika menghadap-Mu, tidak pula pandai beradab denganmu. Aku mula bimbang kalau aku derhaka dalam ketaatan. Bukan rahmat darimu yang ku dapat, tapi ku kan dapat kemarahan-Mu. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah,
Tuan-tuan puan-puan, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah, sebelum saya memulakan mukadimah untuk pagi ni, saya nak dapatkan pengesahan dulu. Pengesahan. Adakah audio saya tuan puan dengar dengan baik untuk pagi ni? Minta respon untuk sahabat-sahabat semua. Adakah audio saya baik pada pagi ini? Dengar suara saya dengan jelas tak? Untuk video saya rasa tak ada masalah kan? Untuk audio, untuk suara. Audio okey, jelas Ustaz. Alright. Puan Murni Moon. Sedap nama tu. Ada Moon belakang. Okey, baik. Alhamdulillah. So, suara jelas. Baik, jadi insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita intro balik lagi sekali kan. Baik, Assalamualaikum sekali lagi buat semua sahabat-sahabat, teman-teman pencinta Al-Quran. Okey, sahabat-sahabat Quran Circle. Baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Isnin. Okey, permulaan untuk minggu yang terbaru ni lah. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk kita punya majlis, kita kata majlis keagamaan. Cewah. Tak adalah. Ini lebih kepada slot santai aja, sharing tajuk bersama saya. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah juga kerana kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, nikmat pernafasan, sehingga hari ini kita dapat lagi menunaikan ibadah puasa yang berbaki. Dan okey, terima kasih yang respon tadi pada soalan saya, yang saya minta respon jelas ke tidak kan. Okey. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudi menunggu. Okey. Yang sudi menunggu untuk kita punya slot sharing tajwid pada pagi ini. Okey, banyak poin saya nak sebut ni sebenarnya. Takut lupa. Okey, yang pertama berkaitan dengan slot cerita baik-baik. Sepatutnya pagi tadi ada kan? Bersama Cik Ifan. Jadi sebenarnya bukannya dah habis. Hari ni Cik Ifan dia tak sihat. Dia tak sihat, dia macam nak demam katanya. So dia ada urusan lah, nak pergi ke klinik. Nak check lah apa jadi kan. So kita doakanlah agar semuanya baik-baik sahaja, dan Encik Ifan kita diberi kesembuhan lah insyaAllah. Dan dengan sebab tu pentingnya nikmat kesihatan tu kan. Jadi bila Allah tarik nikmat kesihatan tu, maka membuatkan kita yalah terbantut untuk melakukan aktiviti harian kita, apa sahajalah, kerja dan sebagainya. Jadi kita doakan yang terbaik. Alright. Okey, dan waalaikumsalam kepada yang baru masuk, beri salam. Okey, alhamdulillah. Selamat datang semua. Selamat datang. Baik, jadi untuk hari ni tuan-tuan dan puan, macam biasalah kita akan teruskan untuk sharing tajwid kita. Cuma saya nak maklumkan untuk minggu ni, okey, untuk minggu ni ini adalah sharing tajwid yang terakhir lah untuk sebelum raya ni. Maknanya lepas raya nanti baru kita sambung balik, InsyaAllah pada hari Rabu minggu hadapan. Lama lah cutinya. Hari ni lah kita jumpa balik minggu depan, hari Rabu tuan-puan. Kita jumpa balik hari Rabu insyaAllah. Alright. Jadi kepada warga Ipoh, kita baru saja, kita lah termasuklah saya sekali kan, kita baru saja bertukar status, dah jadi PKP dah sekarang ni. Jadi apa-apa pun patuh je lah pada SOP. Kita tengok pun kes pun bukan main lagi meningkat ni sekarang ni. Dah macam-macam jenis kluster ada walaupun ianya bukanlah benda yang mengejutkan sangat, sebab kita dah pernah lalui dah semua benda ni. Cuma itulah, apa-apa pun kena jaga juga kesihatan, tu paling penting. Jaga jarak dengan orang di luar sana. Tambah-tambah nak raya ni, sepastinya kita akan ada perasaan nak jumpa ahli keluarga yang jauh, yang lama tak jumpa, mak ayah lah khususnya kan, anak-anak yang berjauhan, yang berada di perantauan dan sebagainya. So apa-apa pun kita kena faham lah satu sudut bahawa kita perlunya berjaga-jaga, sebab simptom ni kita memang tak nampak dah, betul tak, virus ni. Kadang-kadang mungkin sebab kita jumpa saudara mara, so hati-hatilah. Nak jumpa tak ada masalah, cuma pastikan jarak tu dijaga. Bersalaman tu kalau boleh elakkanlah. Tapi yelah, kadang-kadang kita ni
kita ni ada perasaan kesian, kadang-kadang tak sampai hati. Yelah, hari keluarga kita kot, takkan tak salam. Selalunya macam tu lah. Perasaan yang bermain di fikiran kita. Jadi cukup sekadar kita ambil bahu kita, selalu macam mak saya sendiri buat, dia letak tangan macam ni je, tunduk. Orang faham tuan-puan, jangan risau. Okay, orang faham dengan faktor COVID ni semua. So insyaAllah ahli keluarga kita semua faham. Tak ada yang nak terasa-terasa kan, kata dia ni balik lama tak jumpa, tak nak salam aku. Janganlah kita pula pergi negatif sampai ke tahap itu kan. Jadi kena faham situasi itu sahaja. Dan bila benda tu dah biasa dibuat, insyaAllah nanti orang akan faham, dan benda tu bukan benda yang janggal lah. Walaupun dari segi adatnya memang pelik lah. Biasa kita jumpa bersalaman dan sebagainya. So sekarang ni kita pun boleh rasa, tuan-puan pun tahu, bila jumpa kawan-kawan sendiri pun tak salam semua, rasa lain sikit lah. Tapi itulah, perasaan itu ada pada mulanya sahaja. Dan insyaAllah nanti bila kita dah biasa, dan itulah, bila kita faham betul-betul faktor tu, maka insyaAllah semuanya baik-baik aja. Dan Alhamdulillah kita pun kawasan PKP pun kita dah dapat memo kan, boleh semayang raya boleh dijalankan seperti biasa, mengikut kapasiti masjid lah kan, ikut kapasiti masjid. Kemudian penjarakan tu, alright. Baik, jadi Alhamdulillah itu sahaja sedikit mukadimah. Selamat meneruskan ibadah puasa lagi yang berbaki insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dulu kita punya live pagi ni insyaAllah. Alright, jangan malu, jangan segan, tolong bantu saya share dulu. Baik, yang tuan-puan yang mungkin, puan-puan lah kot, okay, yang mungkin sekarang ni tengah sibuk berurusan di dapur, nak buat kuih dan sebagainya, jadi selamat buat kuih. Okay, suasana raya tu wujudkan je lah. Walaupun yelah ada yang tak boleh balik dan sebagainya, wujudkan je perasaan tu. Gembira mesti kena gembira tuan-puan. Okay, walaupun orang kata dalam gembira ada duka. Dalam gembira ada duka. Tapi insyaAllah, apa-apa pun sebagai kita meraihkan kemenangan umat Islam yang mana kita telah berjuang, okay, bertungkus lumus dalam fasa Ramadan ni. So kita nak menzahirkan kemenangan tu, kita kena ceria selalulah. Itu sahaja menjelang Aidilfitri ni insyaAllah. So sahabat-sahabat semua, yang baru masuk, jangan lupa share dulu tuan-puan. Share tu percuma sahaja. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan pertemuan kita. InsyaAllah ini kita akan sambung bacaan semasa kita. Jadi kita dahulukan bagi mendapatkan barakah, keberkatan untuk pertemuan kita pagi ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin. Baik, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita tuan-puan, iaitu pada muka surat 233. Okay. Muka surat 200, ayat 233. Muka surat 37. Jauh benar dah pun ya. Takkan muka surat 233 dah. So tuan-puan yang ada Quran boleh buka Quran. Okay, buka muka surat 37 tu. Dan ayat 233 ni dia sebenarnya panjang tuan-puan. Okay, muka surat 37 ayat 233. Sekali lagi saya ulang, ayat 233 ni sebenarnya panjang. Cuma saya potongkan dia. Saya ambil dalam 4 baris. Kemudian nanti insyaAllah yang berbaki tu nanti kita akan sambung lah untuk next pertemuan. Okay, jelas Waalaikumsalam yang memberi salam. Teruskan share dulu.
Sambil-sambil buat biskut raya tu bolehlah pasang audio ni, buka bagi kuat. Dengar sambil-sambil. Sambil-sambil buat apa nama? Kuih. Tak tahulah kuih apa ya. Kuih pun banyak jenis. Siapa yang duduk di sekitar Ipoh kot nak bagi saya cuba kek dia ke? Kek pula. Nak cuba bagi saya rasa dia punya kuih ke kan? Mana dah tahu? Boleh roger tuan-puan. Saya ada. InsyaAllah saya sudi menerimanya. Okey, sekitar Ipoh lah. Kalau jauh, susah lah nak jumpa mana ya tak? Tak buat pun start beli je. Itulah. Sama lah awak pun. Orang apa nak? Kuih tunjuk kata. Kuih tunjuk. Jiwa duka lara. Allah je tahu. Betul. Tak apa. Relax Puan Zurina. Kita ada geng kita. Ada geng kita. Geng ngaji kita lah. Okay. Baik, Alhamdulillah. So, ini dia ayat 233. Baik, tuan-tuan dan puan, boleh kita mulakan bacaan kita? Boleh kita mulakan bacaan kita ataupun tidak? Adakah anda semua bersedia? Dah sedia ke belum? Kena happy-happy tuan-puan pagi ni. Jangan murung-murung. Jangan stres-stres. Muka kasih senyum sikit. Okay? Muka kasih senyum. Okay. Ramai yang tak buat kuih. Beli je ya. Betul? Nanti kalau kita buat kuih, siapa yang nak beli kuih yang orang buat tu kan? Idea yang baik. Tak adalah. Kalau ada kerajinan, buatlah kan. Kalau rasa tak sempat, beli je lah. Kita mudahkan. Benda mudah buat apa dipayah-payahkan. Ya tak tuan-puan ya? Baik, jom kita baca dulu untuk ayat 233 ni. Adakah anda semua sudah bersedia? Tuliskan di ruangan komen. Saya sedia. Waalaikumsalam. Yang baru masuk. Mai. Muka buat-buat senyum. Okey, baik, insyaAllah kita mulakan. Jom, ready semua. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita yang pertama lah. Sama-sama kita baca tadi kan. Jadi Alhamdulillah, jom kita teruskan untuk sesi bedah-membedah kita tuan-puan. Dan jangan lupa, pastikan duduk di tempat yang selesa. Ada alat tulis nota masing-masing, insyaAllah. Waalaikumsalam Tuan Pozi. Silakan. Mai masuk. Yang penting tekan butang share dulu tuan-puan. Share tu percuma. Okey. Belanja butang share sikit tuan-puan Puas tunggu. Saya ingat tak ada. Sebab tak dapat noti. Oh ya ke?
Nanti check balik kan. Takut kena setting balik apa ke. Tekan butang loceng tuan kat atas tu. Saya jual bahulu je Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Moga dipermudahkan untuk perniagaan bahulu. Kita doakan perniagaan bahulu. Puan Azlin Ros kita. Terbaik, terbaik. Bahulu bangkit. Okey, baik. InsyaAllah. So, jom kita teruskan. Ready semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Okey, walwalidatu. Baik, tuan-tuan dan puan. Huruf waw baris atas wa. Okey, huruf waw baris atas wa. Macam biasalah sebutnya. Wa. Kemudian matikan lam di sini. Alif lam qamariyah. Wal. Okey. Walwalidatu. Kemudian waw di sini. Dua harakat mak asli. Ni alif mak kecil. Lam baris bawah. Li. Da ni pun mak asli. Ni ada alif kecil. Alright. Walidatu. Okey, huruf ta baris depan tu. Kemudian huruf ya baris depan you. Okey, huruf ya baris depan you. Muncung bibir ke? Muncung. Alright, selesai. Kemudian huruf ra ni pula. Ra yang mati tuan-puan. Bila ra mati ni kita nak kena check juga status dia ni nak kena sebut tebal ke nipis. Betul kan? Jadi nak kena buat apa? Kena tengok huruf sebelum dia. Kena tengok huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia, huruf ya. Okay, kat situ huruf ya lah. Dia bukan nak tengok pada huruf sebenarnya. Tengok pada baris. So, kita tengok. Huruf ra tu sebelumnya ada huruf yang berbaris hadapan. Jadi, kita balik pada basic semula. Kalau ra baris hadapan ni, nak kena baca tebal ke nipis? Kenalah baca tebal, kan? Kenalah baca tebal. Yur. والوالدات يرضعن jangan yur beza kan. Walwalidatu yur dengan yur, angkat bunyi. Pangkal lidah mesti naik tuan-tuan. Ingat huruf yang tebal pangkal lidah mesti naik. Ingat itu aja. Boleh? Ra tebal. Mantap semua. Ini tak payah tanya dah tuan-puan. Bab-bab ra ni rasa tak payah tanya dah ya. Semua dah handai belaka tengoknya. Tanyalah ikut celah mana pun mesti boleh jawabnya. Pasal ra ni. Ya tak? Ke tak? Ke belum lagi? Ke nak kena tanya juga? Okey, ra Ra ni dia banyak jenisnya. Nak baca tebal nipisnya tu. Tapi tak apa. Cuma kat sini point dia kena baca tebal lah. Okey? Tebal. Baca tebal. Ra yang mati sebelumnya baris depan. Baik, huruf dot ni kena tebal selamanya. Dot ni tak ada tebal nipis ke tak? Dot ni dia tebal selamanya. Walaupun dia baris bawah. Cuma kekuatan ataupun dia punya ketebalan tu tidaklah seperti baris atas. Ba. Kan? Di. Ba. Di. Tapi apa pun dia tetap tebal. Jangan di. Nanti tertukar jadi huruf dal pula. Di. Mulut kita ni terkumpul sikit. Yurdi'na. Begitu. Jelas sahabat-sahabat semua? Dot tebal selamanya. والوالدات يرضعن أولادهن ضعنا. Okey, saya nak tanya. Ni soalan saya. Huruf Ain, apa sifat dia? Dia sifat dia banyak Ain ni. Cuma satu sifat yang selalu saya sebut. Satu sifat yang penting untuk kita kena ingat untuk menyebut huruf Ain ni. Khususnya ketika matilah. Apa sifat dia? Ingat tak? Kita start main soalan bab sifat ni tuan-tuan. Saya bukan nak semua sifat.
Satu sifat yang menjadi keutamaan yang perlu kita tahu. Saya yakin tuan-puan boleh jawab soalan saya ni. Apa dia? Sifat ain. Jangan tulis dia punya Arab saja huraian dia sekali. Saya yang istilah Arab tu saya tak penting sangat. Saya tak pandang kat situ. Saya pandang dari segi definisi dia tu. Kalau kata istilah Arabnya macam tu, tapi apa yang kita nak kena faham daripada istilah Arab tu? Saya main teka je ni. Huruf ain. Ada yang kata tawassut, ada yang kata rakhawah, ada yang kata amboi. Puan Sapiah. Itu jawapan ke Puan Sapiah? Amboi tu. Sempit kan? Rakhawah, suara yang mengalir. Tawassut bainiah, baca sedang-sedang. Suara yang mengalir, ya ke? Dah jawab kan, dia betul tanya balik. Ya ke? Tak apa, silakan. Tuan-puan jawab dulu. Okey, huruf ain ni sifat dia apa? Saya bukan nak semua sifat. Saya nak sifat yang cukup untuk kita faham. Satu je jawapan dia. Tawassut berbunyi lenggok. Suara yang mengalir. Okey, baik. Alhamdulillah. So, saya yakin tuan-puan mungkin dah belajar sifat sebelum ni kan. Bukan dengan saya, maksudnya dengan guru tuan-tuan perempuan sebelum ni. Jadi sebab tengok jawapan tu nampak macam tahu je. Kan? So, okey, tuan-tuan perempuan. Ada yang jawab betul tapi kefahamannya kurang tepat. Ada yang jawab betul, kefahamannya kurang tepat. Ada juga yang jawab salah. Tapi tak apa, salah tu belajar dari kesilapan. Ya tak? Ada yang betul dan hujahnya betul. Sekejap, saya tengok balik. Okey, ada yang jawabnya betul dan hujah yang betul. So, dengar baik-baik. Soalan saya yang baru masuk soalan saya tadi ialah huruf ain ini apakah sifat yang ada padanya? Baik. So kalau ikutkan jawapannya banyak huruf ain ni. Banyak sifat dia. Okey, ada 5 sifat dia. Cuma ada satu sifat yang menjadi kepentingan yang perlu kita utamakan. Cukup yang tu insya-Allah jadilah. Cukup yang pertama tu. Daripada 5 tu, satu daripadanya tu kalau kita faham dengan baik insya-Allah. Dia secara tak langsung yang 5 tu dia akan apa? Sekali harung lah orang kata. Ya. Baik, jadi jawapannya sifat tawassut ataupun bainiyah. Tawassut ataupun bainiyah. Maksud tawassut ni tuan-puan ialah pertengahan. Pertengahan. Dan bainiyah ni sama je sebenarnya. Cuma bainiyah ni maksudnya antara, perantaraan. Jadi mana satu betul Ustaz? Dua-dua betul. Dua-dua istilah tu tepat. Tawassut ataupun bainiyah. Okey? Bainiyah. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan tawassut dan bainiyah ni tadi? Tuan-tuan perempuan, ianya adalah melibatkan dengan suara kita. Melibatkan suara. Yang mana bila kita sebut huruf ain ini, suara kita ni tawassut. Di tengah-tengah. Maknanya dia tidak mengalir sangat, dia tidak tertahan sangat. Memang dalam live selalu saya sebut jangan tahan suara, biarkan dia mengalir. Tetapi apa yang kita faham dan mengikut logik akal, huruf ain ni susah kita nak buat dia mengalir betul-betul. Yurdi'a. Mana ada kita buat macam tu? Dia akan mati secara automatik, betul tak? Yurdi'na. Kita takkan boleh bawa huruf ain ni sejauh yang mungkin. Yurdi'. Nampak? Jadi itu yang kita tawassut tu. Dia tidak tertahan. Kalau tertahan, yurdi'. Macam tu je. Yurdi'. Di' sharp. Kan? Bila berhenti tu sharp. Yurdi'. Yurdi'na. Jadi itu yang dikatakan suara tertahan. Jadi sebab tu namanya sifat tawassut pertengahan. Dia mengalir, cuma dia tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Sebab tu nama tawassut tengah-tengah.
Tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Yurdi'na. Nampak? Tu yang kata tawassut ataupun bainiyah. Bainiyah ni tadi antara kan? Maksudnya antara terlepas ataupun antara tertahan. Tu je. Antara suara yang tertahan dan antara suara yang terlepas. So, di tengah-tengah lah. Itulah kata tawassut. Jelas ke tak jelas ni, tuan-puan? Ini secara ringkas lah saya sharekan kepada tuan-tuan perempuan. Yes, puan Nurijah. Huruf Ain ada sifat tawassut. Pertengahan bainiyah. Melibatkan suara bermakna tidak mengalir sangat dan tidak tertahan sangat. Yes, begitu. Alright? Jadi kena kita faham pada istilah Arab tu. Cuma kita kena faham dari sudut huraiannya bagaimana. Baru dia menepatilah. Dan ianya secara tak langsung dengan kefahaman kita tu akan menzahirkan pada lisan kita bila kita nak sebut tu nanti. Kan? Misal kata kita faham, oh sifat tawassut, oh sifat bainiyah kat sini. Tapi bila kita baca, kita menahan suara. Dia seumpama disebut sebagai sifat syiddah, suara yang tertahan. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Kan? Nampak? Yurdi'. Sekali dia touch macam tu, tak. Touch and go. So kita layan dulu. Wal walidatu yurdi'na au di' dia bukannya perlu kita buat-buat sangat pun tuan-puan. Itu saya istilahkan melayan tadi. Layan je bunyi dia. Yurdi'na auladahun. Okey, jelas Wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan dapat kefahaman dengan baiklah insyaAllah nak selebihnya nanti kita bincang dalam sifat seminar sifat huruf nanti kan. 29 nanti insyaAllah. Kita sambung huruf nun pada atas na. Auladahun. Aula. Huruf waw yang sukun sebelumnya baris atas. Okey, di sini bacaan lin namanya. Bacaan yang berunsur lunak, lembut. Auladahun. La ni dua harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Huruf dal baris atas da. Hu ni ni macam biasalah simpul. Nun bersabdu. Auladahunna haulaini kamilain. Gunnah musyaddadah. Dengung sempurna tuan-puan. Jangan sorok-sorok, jangan segan-segan. Buat je. Lepaskan je suara tu. Okey? Tak faham Ustaz? Makcik akan cuba belajar. InsyaAllah Puan Hasmah. Pelan-pelan. Dia biasalah bila ada term-term yang mungkin kita jarang dengar. Bila kita dengar tu mungkin maksudnya proses penerimaan tu dia take time sikit. Ambil masa. Okey? Tapi kalau dah tiap hari kita dengar selalu didedahkan dengan orang kaedah penerangan yang pelbagai dengan contoh-contoh yang ada yang kita boleh lihat, so percayalah, percaya pada proses kita akan dapat. Okey? Jangan risau puan. Baik. Gunnah. Pastikan gunnah ni dengung maksudnya. Pastikan dengung tu sempurna. Tak ada, dia tak ada unsur ikhfa nak sembunyi. Buat suara lembut pula belakang. Rizquhunna. Tak perlu. Jalan je. Rizquhunna wa kiswatuhun. Boleh? Baik. Oh, saya terbaca yang kat atas ni yang atas ni. Tadi saya baca rizquhun. Patut pelik je ya. Belum habis lagi yang atas ni. Okey, so ingat nun jangan disembunyikan bunyi dia lah. Terus saja. Hun. Dengung ada dua harakat lah. Haulai. Huruf ha pedas. Ni ha pedas. Kemudian kat sini ada waw lin. Hau. Dia bukan hau. Hau tu bagaimana? Hau. Ada huruf ha pedas. So pedaskan dia betul-betul. Pedaskan dia. Huruf ha datang dari mana tuan-puan? Ni. Tengah kerongkong kita. Sempit kan? Ha. Ha. Kalau tak sempit, dia jadi ha. 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 Tapi bila sempit, ha. Kita rasa tekak, kita pak dia ke dalam.
Ha, kita punya bahagian kerongkong ni lah. Cuma spesifik dia tak tahu lah bahagian mana kan. Tapi bila kita sebut tu ha, kita rasa ada satu benda yang menekan bagi menghasilkan bunyi ain, bunyi huruf ha tu. Dan juga ain lah, dua huruf. Ha dengan ain. Dua-dua tu kita kena sempitkan pada bahagian tengah kerongkong kita. Boleh? Mana ke lagi ha? Haulai. Lai ni pun sama. Bacaan lin. Bacaan lai. Haulaini. Haulaini kamilain. Haulaini. Laini. Nun baris bawah ni. Lai ni bacaan lin lah Ni kamilain. Ni alif mad sebelumnya baris atas. Ka dua harakat. Ma asli. Mim baris bawah mi. Kemudian lain. Haulaini kamilain. Baik. Lai ni memang asalnya bacaan lin. Lai tu bacaan lin. Tetapi bila kita nak berhenti pada nun ni, kita nak berhenti kat nun, betul? Dan sebelum nun tu ada bacaan lin. Barulah jadi mad lin kat sini. Yang mana kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Itu dia. Haulaini kamilain. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Lain tu, bila kita berhenti tu, baru jadi mad lin. Andai kata kita tak nak berhenti kan? Haulaini kamilaini liman arada. Sampai habis ujung ni kan? Kita tak nak berhenti. Maka lain ni akan kekal dengan bacaan dia, iaitu bacaan lin. Belum mad lin. Mad ni akan jadi waktu berhenti je. Sebab mad ni merujuk kepada bacaan yang panjang melibatkan 2, 4 ataupun 6 harakat, iaitu mad lin lah. Sebab tu kalau kita sekadar baca haulai, kita tak sebut mad. Sebab nanti timbul salah faham. Mad ni merujuk kepada bacaan yang unsurnya panjang. Bermula 2 harakat, kemudian 4 harakat, dan kemudian 6 harakat. Jelas tak, tuan-tuan perempuan? Okey, Puan Norijah. Kha, huruf kha tak sempit Huruf kha ke typo tu kot, typo huruf ha pedas dengan ain sahaja yang kena sempit kerongkong. Huruf kha tak huruf kha dengan ghain di hujung kerongkong. Okey, baik. Jika berhenti boleh jadi maklin. Yes. So itulah bunyi dia. Kalau saya baca balik daripada atas ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Kita baca sama-sama, boleh? Typo Ustaz. Tu saya dah agak dah. Typo Okey, ready semua? Kita baca dulu sampai kamilain ni. Sedia semua? Kita mula dengan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Alright. Okay, Alhamdulillah jelas. Okay, yang baru masuk jangan lupa bantu saya share dulu tuan-puan share dulu. InsyaAllah dapat pahala tu. Tolong share. Okay. Liman arada ay. Okay. Liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Kejap, dengung saya tak cantik. Saya tak puas hati.
Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey. Baik, huruf lam baris bawah li macam biasa. Man, nun mati bertemu hamzah. Kalau nun ni ada simbol ni, kita kena jelaskan. Izhar. Liman arada. Liman arada. Liman ra. Tebal ke nipis? Tebal. Sebab ra baris atas ni. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian dal baris atas dah. Nun mati bertemu ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Liman arada an yutim. A dulu. Sebut bunyi A dulu baru dengung. Macam ai. Itu awal benar dengungnya. Ayyu. 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 Liman arada ay. Jangan ai. Tu awal sangat dengung tu. Sebut A dulu. Ni. Pangkal kerongkong. A. Ayyutimma ar-radha'ah. Okay, idgham bi gunnah. Masukkan bunyi nun ke dalam ya. Kemudian bi gunnah. Sertakan dengung. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Yutim, ya baris depan yu. Tim, mim bersabdu. Kena dengung ke? Kena. Yutim, dengung sempurna. Yutim marra. Marra. Di sini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah dan ra baris atas tebal. Dot tebal selamanya dan panjangkan dua harakat. Yang ada alif mat kat sini. Radha'ah. Radha. Lepas tu balik pada makhraj kerongkong. Untuk sempurnakan huruf ain. Radha'ah. 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 Jangan. Radha'ah. Radha'ah. Itu bunyi apa nak menguap tu. Radha'ah. Kan? Tuan dengar beza Radha'ah dengan Radha'ah. Wah. Wah. Sonok pula buat bunyi tu. Okey so tuan-puan buatlah rasa beza kan bunyinya. Tak mau bunyi menguap tu. Yang belakang dah cantik dah. Dot dah tebal lawa dah. Cantik molek dah. Kena tang ain. Allah. Nganga buka rahang tu. Buka macam tu. Rahang ni kan. Tu yang jadi Robi tu. Okay. Putuskan bunyi dia. Pastikan clear. Mat bunyi mat. Ain bunyi ain. Berbalik pada makhraj. Apa-apa pun berbalik pada makhraj. Kita tahu. Okay. Ain ni datangnya daripada kerongkong, tengah kerongkong. Dia bukannya makhraj sama dengan huruf mat. Huruf mat ni dia pada rongga mulut. Okey, makhraj yang luas iaitu huruf mat lah. Alif waw ya. Nampak? Tu menunjukkan makhrajnya luas. So bila kita meletakkan ain tu pada makhraj rongga kerongkong, rongga mulut. Okey. Itu yang jadi radha. Nampak perjalanan dia daripada bunyi mat tu. Ni bukan olok-olok tuan-tuan, saya nak cerita realiti dia. Radha. Nampak tu? Maksudnya dia bawa sekali makhraj bagi huruf mat tu, dia bawa sekali dengan huruf ain. Tu yang jadi bunyi macam tu. Tambah dia kalau perlahan kita dengar lah beza dia. Okey? Tak mau malu dengar. Kalau baca laju lah. Baca laju. Contoh Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Radha'ah. Boleh je nak baca laju. Tapi putuskan. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. So bunyinya kemas. Jangan risau. Apa-apa pun berbalik kepada makhraj. Ada ke bunyi macam tu? Ada. Tu yang saya buat tadi tu. Tergelak seorang-seorang. Tak apa. Gelak tak apa. Jangan makan je tuan-tuan. Baik. Kita sambung lah. Ni kita berhenti Robi tu je lah.
Ain ni sempitkan tengah kerongkong, matikan ta ni dengan bunyi ha. Ta yang tertutup bila kita matikan bunyinya huruf ha. Ingat tu. Ingat tu je. Liman arada an yutimma radha'ah. 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 Jangan radha'ah. Kan? Panjang pula tu bukan ma'arif disukun. Matikan syak. Pada ain tu tak ada huruf mat kan, so tak perlu panjang lah. Itu sahaja. Menjadi. Saya dia sebab saya dengar orang baca macam tu, saya copy lah balik. Bila dengar kan, oh doa. So kita boleh detect lah, kita boleh tahu kat mana silapnya tu. Yang bunyi macam tu. Okey. Saya baca dulu, sekali kita baca sama-sama Liman arada an yutimma radha'ah. Okey, ready? 1, 2, mula. Liman arada an yutimma radha'ah. Gitu. Okay, kita sambung lagi وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Okey. وعلى huruf waw baris atas wa, huruf ain sempitkan tengah kerongkong wa'a. Ni pun samalah nyawa wa'a. Pisahkan bunyi waw ain. Jangan bawa huruf ain tu bunyi di sekitar ni apa nama mulut kita ni. Itu makhraj mat, rongga mulut. Makhraj mat alif waw ya tu rongga mulut. Walal mauludi lahu walal tu wa'a. Nak baca laju tak ada masalah tuan-tuan. Ingat saya pesan ni wa'alal mauludi lahu rizquhun. Tak ada masalah laju. Okey. Wa'alal mauludi lahu wa'a, pisahkan bunyi dia. Wa'a lal, kat sini lal ni alif lam qamariyah. Kemudian ni ada mim ni, nampak ni? Yang kecil ni mim ni. Wa'alal mauludi lahu. Mau bacaan lin. Ni bacaan lin, yang ni pula mat asli. Ni waw mat, ni waw lin, ni waw mat. Beza dia ada sukun dengan tak ada sukun lah. Kemudian dengan formula dia kan. Formula dia kita kena tahulah. Tengok huruf sebelum. Wa'alal mau lunak lu panjang 2 harakat. Wa'alal mauludi lahu dal baris bawah di lahu 2 harakat maksilah qasirah. Okey, ni waw mat, sebelumnya ada huruf berbaris hadapan. Okey, jadi kena panjangkan 2 harakat, sama je macam mat asli. Cuma nama je lah berbeza. Kalau nak detail dia, insya-Allah masuk kita dulu. Panjang perjalanan cerita dia tu. Siapa yang kita baru belajar semalam ya tak? Rasanya masih fresh lagi berkaitan dengan maksilah ni. Baru semalam kami belajar. Yang kelas kita lah, kelas intensif tajwid online. Baru semalam kita habis menceritakan tentang maksilah sughra ni. Maksilah qasirah ni. Nama lainnya maksilah sughra. Okey. Jadi kita dah bincang dah. Dan saya percaya tuan-puan dah faham dah. Kenapa namanya bukan mak asli, kenapa namanya maksilah. Kan? Jadi untuk sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah nanti ada kesempatan boleh bersama saya untuk kita. InsyaAllah kita akan
didedahkanlah. Okey. Saya akan perincikan. Kalau nak cerita sini panjang, banyak ceritanya. Risau tak habis sharing tajwid ni, Kang. Okey. Wa 'alal mauludi lahu maksilah qasirah rizqu. Baik, huruf ra baris bawah, huruf zai, zai. Huruf zai ni tuan-puan, bila mati, ada satu kesilapan yang berlaku. Okey, ada satu kesilapan. Siapa yang cakap kucing nak mengawan tu? Betul juga ya. Adalah koper sikit tadi. Tapi saya bukan kucing tuan-puan. Okey, wa 'alal mauludi lahu Baik, apa kesilapan yang selalu berlaku kat zai ni? Kesilapan halus yang biasa berlaku pada huruf zai ni, tuan-tuan dan puan. Cuba tuliskan. Apa yang berlaku? Huruf zai ni. Kita nak tengok dulu. Apakah kesilapan yang biasa berlaku tanpa disedari? Apakah kesilapan yang biasa berlaku pada huruf zai? Kesilapan kecil lah. Dia bukan kesalahan besar pun. Tapi dia tetap kesalahan sebenarnya. Apa dia? Yes. Terjadi hams, menahan suara. Yes. Okey. Jadi saya boleh terimalah jawapan-jawapan yang ada ni. Walaupun ada yang macam kurang tepat. Tapi okey lah. Baca nipis Ustaz. Tapi jadi tebal. Itu pada ra. Ra tu dah confirm nipis dah. Ri kan. Soalan saya tadi pada zai tu. Apakah kesilapan yang berlaku pada zai? So jawapannya ialah berlakunya seolah-olah sifat syiddah, iaitu suara yang tertahan. Riz, riz, riz. Dan dia merangkumi seolah-olah wujudnya tawallud di situ. Sekali lah tu. Riz, riz, riz. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Nampak? Tu belakang. Wa 'alal mauludi lahu Dengar kan? Saya saja rapatkan dengan mic ni. Biar tuan-puan dengar bunyi dia. Saja rapat mulut. Biar orang kata rasa menggelugir. So nak muntah dengar. So, okay, boleh Jadi jangan tahan suara. Riz. Apa yang kita kena buat kat sini? Huruf zai bersifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Tu mengalir. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Okey? Jelas tak sahabat-sahabat semua? Huruf zai bersifat rakhawah, kena lepaskan suara. Rizqu,
Rizqu. Bawa suara zai tu dan kemudian sebut huruf qaf. Jangan putuskan awal sangat. Rizqu. Tu. Beza kan? Dengar saya buat yang pertama, saya tahan, dan yang kedua saya buat yang sepatutnya lah. Yang pertama. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kis. Okay. Saya buat yang kedua. Rakhawa. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Itu dia. Saya saja sebut tuan-puan istilah-istilah ni supaya benda tu sentiasa dengar. Sebab benda ni nak tak nak kita akan hadap juga nanti dalam seminar sifat huruf tu nanti. So saya nak biasakan tuan-puan dengar dengan istilah-istilah yang menjadi keutamaan ni lah. Kalau ikutkan banyak lagi istilah dia tuan-puan. Banyak lagi. Okay, saya nak highlightkan mana poin-poin ataupun nama sifat yang menjadi keutamaan. Ingat tu. Okay. Baik, kita teruskan. Wa 'alal mauludi lahu rizqu. Dia bukan riz. Bukan panjang riz. Bukan. Rizqu. Matikan zai terus. Jangan panjang. Ini pun biasa silap juga ni. Bila faham, mengalir je. Rizqu. Udah dia buat lembik liuk pula kat situ kan. Tu ada henjut pula. Tu. Terus matikan zai. Rizqu. Okey. Bukannya bila kata terlepas tu rizquhun. Gitu. Okey. Lawak pula aku buat benda macam tu. Okey, itu contoh tuan-puan ya. Tuan-puan tak lah buat macam tu. Ni orang lain. Tuan-puan okey, jangan risau. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Qaf tebal baris depan ni. Qu tebal selamanya. Huruf ha simpul, jangan dipedih-pedihkan. Quhunna. Nun bersabdu kena dengung sempurna. Rizquhunna wa kiswa. Huruf sin matikan macam biasa. Wa kis. Wa tuhu. Tuhu ni muncung bibir lah dari depan kan. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nun bersabdu sekali lagi. Ni apa? Wajibul gunnah. Ni pun samalah. Wajibul gunnah. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil tawassut. Bil dapat tak? Alif lam qamariyah. Jangan bil ma'ruf bukan bila. Bil ma'ruf. Beza bil ma'ruf. Tawassut pada huruf lam. Kemudian huruf ain macam tadi lah. Ain yang mati kan. Tawassut juga. Bil ma'ruf. Ruf kat sini. Matikan fa sebelumnya baris depan. Okey. Bil ma'ruf. Matikan fa sebelumnya terdapat mad asli. Ada huruf fa kat situ kan. Sebelumnya ada mad asli. So, namanya mad arid lis-sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Kami tak buat ustaz. Ustaz Hadi dah ajar, nanti kena marah. Rotan online. Mak. Rotan online pun boleh tapi saya boleh tampar tuan-puan. Macam mana bunyi dia? Macam tu. Boleh tampar tuan-puan. Tu penampar online orang panggil.
Okay, kalau salah je kita tampuk macam ni. Tu. Alright. Jom sambung. Udah. Kena sepak tu mau ngantuk, mau hilang ngantuk tu tuan. Sampai raya tak tidur, confirm. Gurau. Jom sambung. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Habis. Ma'rif sukun boleh baca 2, 4 ataupun 6. Saya baca balik daripada sini. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Okay, boleh? Ready semua? Okay, boleh tuan-puan Ready semua? Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ready? Ambil daripada wa'alal 1, 2, mula. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Kita sambung. La tukallafu nafsun. Ni satgi saya tak apa, saya baca dulu. Satgi kan kita repair. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Lela tu memang orang biasa buat, ustaz. Tak belajar tu makcik biasa dengar. Biasalah tu. Tapi dia bak sifat lah tuan-puan Dia bukan kesalahan besar pun. Cuma itulah beza dia. Bila kita ni orang yang mengaji, maksudnya orang yang mencari ilmu ni berkaitan dengan bacaan Quran ni, so kita boleh nampak lah orang ni belajar ke tak. Tapi jangan salah faham. Kita belajar Quran ni bukan tujuannya untuk kita nak menilai bacaan orang, tapi untuk kita lah. Bukannya kadang orang salah faham. Kamu ni belajar Quran sebab kamu nak nyemak macam orang lain kan. Kamu nak tegur, kamu nak kata kamu ni paling padu ke. Boleh tuan-puan udah. Mau kita sikit lagi. La tukallafu nafsun. La mad asli ni alif mad sebelumnya baris atas. Tukallafu huruf ta di depan tu, huruf ka di atas ka, kemudian lam yang bersabdu. La tukallafu nafsun. Fu fa baris depan fu macam biasa, fu fu. Nafsun matikan fa ni macam biasa, naf. Macam kita sebut perkataan naf, naf, itu je. Alright. Tak ada susah apa pun. Kemudian sun, tanwin bertemu hamzah. Bila tanwin bertemu hamzah ni apa hukumnya? Izhar kan? Kena jelaskan sebutan sin tu betul-betul, tanwin pada depan tu. Nafsun. Tapi sifat dengung yang ada pada tanwin jangan dibuang. Nafsun. Jangan syak macam tu. Nafsun illa wus'aha. Illa wus'aha. Taklah ustaz. Kalau pandai tolong sahabat-sahabat. Terbaik macam tu. Okey. Betul. Kita kan nak kritik bacaan orang kan untuk kepuasan kita sendiri. Itu sahaja. Okey, mantap semua. La tukallafu nafsun illa lam bersabdu ni, kemudian ni alif mad sebelumnya pada atas, wus'aha. Wus waw pada depan, wu matikan sin, wus'aha. Ni alif mad sebelumnya baris atas,
illa wus'aha, aha, aha. Pisahkan bunyi. Okey? Puan Mazna, yalah ustaz tak berani nak tegur orang. Untuk diri kita sendiri je. Kita ni bukan siapa-siapa. Ustazah pun tidak. Mana orang percaya? Allah, sedihnya bunyi dia. Tak apa. Tak semestinya nak tegur macam orang ni jadi ustazah tak. Tapi insyaAllah kalau kita ni ada kefahaman, orang akan rujuk kita tuan-puan. Itu je. Fahamkan macam tu je. Bila kita ada kefahaman, orang percaya dengan ilmu yang kita ada, yang kita perolehi daripada guru-guru kita, insyaAllah kita boleh dijadikan tempat rujukan. So banyaklah nanti saham akhirat tu nanti insyaAllah. Fikir orang itu je. Kan, fikir orang itu. Orang nak ngata ni, mana-mana orang ngata tuan-puan. Ya tak? Kalau orang tu kalau negatif je, mikirnya, otaknya negatif je, saya buat live ni pun mau kena kecam. Ustaz Adi buat live, saja je nak buat live, nak menunjuk lah tu yang dia tu pandai Quran. Oh, sudah. Nampak? Bila wujudnya fikiran negatif tu, usah dipikir tuan-puan. Buang, tolak tepi je. Kan? Kalau itu mikirnya, susah lah hidup kita. Ya tak? Itu sahaja, Tak perlu nak tunggu jadi ustaz ustazah, tak apa. Okay, nice. Terbaik semua. Tepuk tangan sikit. Ada tepuk tangan tak? Boleh tepuk tangan tu puan? Mantap semua. Okay, sorry. La tudar. Kita sambung tuan-puan. Siapa yang ngantuk-ngantuk tu basuh muka dulu. Saya buat selingan sikit-sikit ni, minta maaf lah. Bukan saja ni. Cuma nak bagi kita santai-santai aja. Kita nak balik kepada kita punya tagline kita. Santai tapi sampai. Fa ada rakhawah ke hams? Ke ada dua-dua? Dua-dua ada. Okey? Huruf fa tu dua-dua ada. Huruf rakhawah mahmusah. Baik. La di sini dua harakat. Ni alif mad sebelumnya pada atas. La. Huruf ta pada depan tu. Kemudian huruf dad. Tebal selamanya. Ingat tu tuan-puan. Huruf dad tebal selamanya. Baik. Kita tengok kat sini adanya pertemuan simbol mad ataupun ombak rindu yang bertemu dengan siapa ni? Sabdu. Selalu dia jumpa dengan siapa? Selalu jumpa dengan hamzah tak? Kalau jumpa dengan selain hamzah, dia jadi 6 harakat tuan-puan. Itu aja. Kalau ombak bertemu dengan hamzah, 4 ataupun 5 harakat. Betul? Kalau dia bertemu selain hamzah, macam ni, selain hamzah, berapa harakat nak baca? 6 harakat. Udah selesai. Ustaz, macam mana nak tahu 6 harakat? Okey, dalam Quran banyak 4 atau 5 harakat, betul? So, kita mungkin dah sebati dengan tempo sesuai dengan bacaan kita yang kita baca tiap-tiap hari tu kan. Jadi, bila kita jumpa yang 6 harakat ni, dia tidaklah sebanyak macam yang 4-5 harakat. Jadi, disebabkan kita dah biasa dengan 4 ataupun 5 harakat, yang kat sini pula, kita buat teknik yang sama, kita lebihkan. La tudar. Tiba-tiba dalam hati, panjangnya. Betul dia tu. Tiba rasa macam, panjangnya. Betul dia, 6 harakat dia tu. Sebab kita dah kebiasaan pada kita 4 atau 5 harakat. Tiba-tiba kita buat tu, la tudar. Tiba terdetik dalam kepala, panjangnya. 6 harakat dah tu. Itu je kaedahnya, tuan-tuan. Cuma nanti lama-lama kita dapat lah. Jumpa selain hamzah. Jumpa selain hamzah, 6 harakat. Jumpa hamzah, 4 atau 5 harakat. Tak jumpa hamzah, 6 harakat. Gitu je nak fahamnya.
Okey? Begitu. So, kalau kita nak cerita panjang lebar, dia banyak lah kan. Dia punya pendetilan dia. Kalau nak cerita nama hukum kat sini, dia bukanlah dalam kategori mat jaiz ke mat wajib. Tidak. Kat sini namanya mat lazim. Mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal. Pertemuan huruf mat dengan sukun asli. Itu huraian dia. Tapi kena faham betul-betul lah. Kalau tanya mana pula sukun tu, Ustaz? Tak ada sukun pun situ. Kena bedah dulu raw sabdu tu. Nampak? Banyaklah jalan cerita dia. Tapi tak apa. Itu kita nanti kita sembang Untuk sharing ni kita santai-santai je. Tak mau pergi deep-deep sangat, dalam-dalam sangat. Nanti pening. Okay? Terlebih panjang tak apa ke Ustaz? Apa maksud terlebih tu? Kalau lebih panjang sampai 20 harakat, la tudarrawalida. Itu salah. Cuma tadi yang saya kata lebih tu maksudnya daripada 4 ataupun 5 harakat, lebih sikit kita rasa macam lebihnya Ustaz. Rasa kita sendiri rasa panjangnya. Maknanya dia 6 harakat lah tu. Cuma janganlah terlalu over sangat. Sebab tu saya kata tadi, itu peringkat permulaan bila kita buat tu macam tu lah. Kalau kita rasa dia macam melampau-lampau sangat panjangnya macam tadi saya buat contoh tu kan. Itu lain lah pula. Itu contoh. Okey. Contoh kalau kata panjang sangat. Tapi kalau buat macam tu, andai katalah tadi saya buat tu. Tapi itu nampak sangat dia buat-buatnya. Nampak sangat macam tak ada ilmunya tuan-puan. Tapi andai kata terlebih pun harakat tiba-tiba jadi 7 ke 7,5 ke, 7 suku ke, contoh tak? Dia bukanlah kesalahan jali, bukan kesalahan besar pun. Okey, kadar mat yang tidak tentu ni adalah kesalahan khafi. Lahnu khafi, kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan yang biasalah, kesalahan biasa. Boleh? Masya Allah, panjang nafas Ustaz. Saya kena panggil ambulan. Allahu. Jangan. Begitu nah. Jelas tak yang bertanya tadi? Itulah dia. Kita agak-agak je. Okey? Kita agak-agak berdasarkan tempo kita. Sebab tu kena yalah, apa-apa pun bila kita selalu buat, kita selalu baca, kita akan dapat. Kita akan rasa lah. Sebab 4 ataupun 5 harakat ni banyak dalam Quran tuan-puan. Sebab tu saya sebut tadi. Banyak dalam Quran. Jadi dia disebabkan dia banyak, maka dia dah menjadi kebiasaan pada kita. Jumpa ni 4, kita dah balance dah. Kita dah tahu dah macam mana nak serasikan dengan tempo bacaan kita. Kita dah tahu dah. Kita yang baca, kita tahu. So bila kita jumpa yang 6 harakat, kita agakkan lebihkan sikit daripada kebiasaan kita tu. So itu 6 harakat lah tu. Cuma janganlah lebih sangat. Begitu pula. Okey. Tunggu juga bila Ustaz nak berhenti. Kalau ikut tadi boleh lagi naik tu. Okey. Cuba risau lama. Kan tertidur pula tuan-puan nunggu saya nyebut dor tu. Lama benar tak? Okey, habis. Selesai. 6 harakat. Mat lazim kalimi musaqqal. Ingat tu. Okey. Mat lazim kalimi musaqqal. Nak cerita panjang-panjang? Nanti ikut kita. Ikut kita. InsyaAllah. Mau kita sambung lagi tak? La tudarrawa. Ra ni tebal sabdu dia. Okey, bukan sabdu dia tebal. Ra tu lah tebal. Ra bersabdu tu. Ra. Jangan ra. Dah panjang molek 6 kena pula ra tu. Ra tudarra. Tak mau ni. Tudarrawalida. Wa ni mat asli lah. Ni alif mad. Sebelumnya baris atas. Huruf lam baris bawah li. Dal baris atas da. Lidatun iqlab.
Tanwin bertemu ba. Iqlab tuan-puan, hukum dia. Iqlab. Okey. Tanwin bertemu ba. Tun walidatun. Tanwin bertemu ba. Tapi disebabkan tanwin yang bertemu dengan ba ni dia akan, itulah maksud iqlab, tukar. Tun ni kita tukar jadi bunyi mim. Tum. Jangan lupa birunnah, kena ada runnah, dengung. Okey. Walidatun. Tutup bibir bersahaja. Untuk hukum iqlab ni, tutup bibir sahaja. Tum. Tum. Walidatun biwaladiha. Walidatun biwaladiha. Dapat tak? Biwaladiha. Kita berhenti sini lah, takut panjang sangat kan. Sini. Kalau tuan-puan cukup nafas, habislah sampai biwaladih. Biwaladih ni. Alright. So, biwaladi. Biwaladi. 1, 2, 3, 4. 4 huruf ni semua satu harakat tuan-puan. Semuanya satu harakat. Boleh? Clear Waalaikumsalam yang baru masuk. Syarifah ini pun ada. Okay, clear Okay, mantap. So, ni bila kita berhenti 2 harakat lah mak asli Mak asli ni kita berhenti 2 harakat, kita sambung pun 2 harakat. Itu asas dia lah. Baik, saya baca dulu kat sini. Dengar baik-baik La tudarra walidatun biwaladiha. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. La tudarra walidatun biwaladiha. Wala mauludun lahu biwaladih. Huruf wa pada atas. Wa. Kemudian ni alif mad sebelumnya pada atas. Wala maulu. Waw sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lunak, bacaan lembut. Lu. 2 harakat ma asli. Alright. Wala mauludun lahu. Tanwin bertemu lam. Hukumnya apa? Idgham bila gunnah. Memasukkan bunyi tanwin tu ke dalam lam. Okey, tanwin pada dal tu masuk dalam lam. Dul. Dulla. Dulla. Bila gunnah, tanpa dengung. Ingat tu. Wala mauludun lahu. Dullahu. Dullahu biwaladih. Hu ni mad silah qasirah. Ni waw mad sebelumnya baris hadapan. Wala mauludun lahu biwaladih. Lahu biwala. 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 Tiga-tiga ni satu harakat. Kemudian dal baris bawah ni matikan ha. Jangan deh. Biwaladih. Amboi. Marah benar tu. Marah tak dapat beraya. PKP. Wala mauludun lahu biwaladih. Disiplinkan bunyi dia. Biwaladih. Jangan marah. Okey. Wala mauludun lahu biwaladih. Dih. Dih. Okey, hal simpul lah. Tu bukan hal pedas. Boleh? Gitu.
Marah benar bunyinya. Waladih. Macam saya teringat kalau uh, tapi dia bukan dia bukan ayat Quran lah. Macam orang tarawih ya. Kena dengar marah benar bunyinya. Kalau apa Bilal lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selalu kita balas apa? Sallallahu Assalamu alaihi. Ujung. Seronok benar dengar bunyi. Tapi dia bukan ayat Quran tu kan. Tak ada masalah lah. Cuma kan dengar tu geli hati dah. Tengok kena pacik-pacik menyandar tu kan. Alih belakang. Tak boleh faham lah ya. Penat. Tu dengan orang kegirangan menyambut Ramadan tu mungkin lah. Itu antara faktor dia. Padahal boleh je sebut Sallallahu Wasallamu alaihi. Boleh je sebut elok kan. Cuma tu lah dia bukan ayat Quran. Tak ada masalah lah. Cuma teringat tu. Teringat ke bunyi tadi. Biwaladih. Sallallahu Wasallamu alaihi. Kena time budak-budak dulu. Lagi aku. Time budak-budak tu macam tu lah ya. Main kat luar. Time imam dah bagi salam, kepala dah bengkok tu baru. Daripada luar berlari-lari masuk dalam. Bengkok kepala sekali. Imam bagi salam, kita pun bagi salam. Budak-budak tu lah. Kalau mak saya ada dalam ni dengar, dia kata, oh inilah aktiviti anak aku dulu ya. Okey baik. Sedikit selingan tuan-puan. Nak habis dah ni. Jom. Biwaladih ingat disiplinkan bunyi dia. Ingat sampai bila-bila. Bukan pada dih je, apa jenis bunyi pun disiplinkan bunyi. Cuma saya khususkan di sini sebab inilah contoh dia. Boleh? Saya baca lagi sekali Boleh tak kita baca try satu nafas sampai biwaladih tu? La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Ingat dih. Okay, kita cuba sama-sama Tak apa, cukup kot. Tak adalah rasa panjang sangat. Boleh. Kita cuba Kita buat sama-sama. Ready? 1, 2, mula. La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Boleh. Clear tuan-puan? Tak ada terawih ustaz. Tak apalah. Okey. Assalamualaikum ustaz. Huruf tertahan tu huruf yang tebal ke? Tidak juga. Bukan semua huruf yang tebal huruf yang tertahan, tidak. Contoh huruf yang tebal tapi tak tertahan. Huruf kha, huruf ghain. Tu. Dia bukan bersifat syiddah, dia bersifat rakhawah. Huruf kha, agh. Alright? Okay. Apa? Kak Ju Puan Ju. Budak-budak nakal tu biasalah janji. Alright. Maknanya saya nakal lah dulu sebab saya buat macam tu. Ladiha boleh. Boleh je Puan Kartini, tak ada masalah. Okay, kalau tak rasa semput kan, tak cukup nafasnya, la tu sebab dha ni pun dah ambil masa dah ni. Dah 6 harakat kan. Kemudian walidatun biwaladiha.
Wala mauludun lahu biwaladi. Okey? Sambung. Apa sambung pula? Tak apa, boleh je berhenti. Ikut kemampuan kita lah. Kita mampu sakai itu, insyaAllah. Okey sahaja. Cuma jangan berhenti di potong-potong tengah perkataan lah. Contoh, la tudarra walidatun. Ni, berhenti kat sini. Walidatun. Sekejap Walidatun biwal. Berhenti kat lam ni lah. Biwal. Tak boleh lah. Sebab diha tu masih lagi dalam perkataan dia. Itu benda yang terlarang lah. Alright? Menguap pula. Tapi tak ngantuk pun. Menguap je. Okey, jom sambung. Wa'alal warifi. Wa'alal warifi. Wa'a, sempitkan ain, lal di sini alif lam qamariyah. Dua harakat, ni alif mad sebelumnya baris atas. Wa'alal warifi. Rifi, ri nipis baris bawah. Huruf sa baris bawah, fi. Fimis. Dua-dua huruf sa ni, dua-dua ni kena keluar ujung lidah. Keluar ujung lidah. Jangan banyak benar, sikit je. Ujung je. Okey? Wa'alal warithi mithlu dhalik. Dua-dua sa ni ada titik 3 ni, keluarkan hujung lidah. Kemudian zal ni pun sama, tuan-puan. Jangan dudukkan lidah tu di dalam. Bawa keluar. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Dha. Wa'alal warithi mithlu dhalik. Dhalik. Huruf kaf yang mati. Kita berhenti sini kan. Sorry. Dhalik. Tahan suara dulu, baru lepaskan sifat hams. Lik. 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 Dia bukan keh. Lik. Lik. Dia bukan keh. Lik. Dek. At. Dia bukan at. Ak. Lain ak dengan ak. Kena pegang makhraj kaf dulu betul-betul. Pastikan sifat syiddah itu berlaku dahulu. Sepastinya. Okey? وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Okey, kita baca sama-sama. Boleh? Wa'alal. Ready semua? 1, 2, mula. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Huruf kaf ujung tu, tuan-tuan perempuan, huruf kaf tu. Okey, huruf kaf tu bila kita matikan dia, macam saya sebut tadi lah, ingat, tahan dulu, syiddah dulu, suara tertahan dulu, baru hams. Kemudian yang dalam huruf kaf ni, bukan huruf hamzah kan? Ni semua tahu dah. Ini kepala huruf kaf. Kepala tuan-puan, kepala. Head. Kau marah tuan-puan Yelah, ustaz tahulah kepala. Okey, ni saya cerita kau ada yang baru masuk kan. Dalam huruf kaf tu kepala huruf kaf bukan huruf hamzah. Ingat tu. Okey, clear tak semua? Alhamdulillah. So tepuk tangan sikit semua. Tahniah. So, jom kita baca dulu. Daripada awal ni, wal daripada atas sampai habis bawah ni lah. Okey, boleh? Okey, saya terlupa tuan-puan. Ya Allah. Saya nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu. Apa jenis ibu pun tak kisahlah, janji ibu lah. Okey, yang sedang menonton ni saya ucapkan
Terima kasih kerana menjadi seorang wanita yang kuat sentiasa. Maksudnya yang memberikan didikan, memberikan dorongan kepada si anak kecil. Okey. Jadi perempuan semua ada anak, ibu-ibu ni semua ada anak. Termasuklah saya pun dilahirkan oleh ibu saya. Kalau ibu ada dalam ni, selamat hari ibu. Okey. Terima kasih pada ibu kerana, maksud saya umur ni, kepada semua ibu terima kasih kerana sudi memberikan asuhan kepada anak tanpa orang kata apa, tanpa ada sedikit perasaan orang kata apa, macam tarik tali ke, tak ada. Maksudnya buat tu dengan sepenuh hati, tak ada rasa ralat ke, betul tak? Perasaan mak-mak ni kepada seorang anak ni macam tu lah. Jadi tak tahu nak, tak orang tu apa, tak terucap. Kalau kata nak balas jasa tu memang takkan mampu lah, takkan mampu. Jadi insyaAllah dengan sempena hari ibu tu, semalam kan, sebenarnya semalam lah hari ibunya. So kita doakanlah semoga dipanjangkan umur, murah rezeki, dipanjangkan umur dan bermanfaat, memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain lah. Ya. Dan itulah, kena pula nak dekat raya ni kan, so kena bagi duit raya lah. Okay. So terima kasih semua ibu-ibu yang sedang menonton di dalam ni. Anggaplah saya ini anak. Anggaplah saya ini anak. Saya rasa yang pangkat yang nonton ni pun semua bayar-bayar mak saya juga kot. 50-an, mak saya 50-an. Saya pun itulah. Ustaz dah ada cucu lah. Itulah pasal. Selamat hari ibu, selamat hari apa? Selamat hari nenek, selamat hari opah. Apa jenis pun tak apalah. Janjinya asalnya daripada ibu. Boleh tuan-puan lah. Tak pandai nak nyusun ayat, bagi lawa-lawa sikit. Itulah. Okay. Semoga semuanya sabat kuat menjadi seorang ibu di dunia ini. Dan insyaAllah syurga milik anda. Amin ya rabbal alamin. Itu je lah ucapan ringkas. Saya pun rasa bayar anak-anak perempuan juga ni. Dia yang 40-an lah, kira muda lagi lah. Kayaknya saya kena panggil kakak ke macam mana? Saya 20-an. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi relax dulu, jangan keluar lagi. Kita tak habis lagi. Kita nak baca dulu daripada awal ni. InsyaAllah. Ready semua? Dah bersedia ke tarik nafas dalam-dalam? Ni bacaan last sebelum raya kita InsyaAllah. Untuk sharing tajwid lah, bukan untuk tuan-puan punya bacaan semasa tu. Ni untuk sharing tajwid punya bacaan. Okay, ready semua? 1, 2. Okay. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Okey, kita baca sekali lagi tuan-tuan. Tadi kita baca lambat, tempo lambat. So kita baca sekali lagi, laju sikit. Okey, kita baca laju sikit. Ready semua? Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan puan, sahabat-sahabat, selesailah untuk bacaan kita, sharing kita pada pagi ini. Ya. Sadaqallahul Azim. Okey, baik. Jadi untuk hari ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, hari ini merupakan hari yang terakhir lah untuk sharing tajwid kita sebelum kita menyambut hari Lebaran. Okey, so kita akan bertemu semula insyaAllah lepas raya nanti pada hari Rabu. InsyaAllah pada hari Rabu minggu hadapan. Okey, pada hari Rabu minggu hadapan insyaAllah. Jadi saya, tuan-tuan dan puan, saya mewakili pihak Izin Ngaji ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, dan saya ingin memohon tak nak 1000, ribuan kemaafan, jutaan kemaafan. Okey, kepada tuan-tuan dan puan, andai sepanjang pertemuan kita daripada awal, siapa yang ikut saya daripada awal sampailah ke hari ini, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana support kami di Izin Ngaji ni. Dan itulah, saya mohon maaf sangat pada tuan-puan. Sebelum ni pun saya selalu mohon maaf juga di penghujung. Cuma ni dia nak feel raya ni lain lah sikit. So saya mohon maaf dengan serendah hati daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Andai ada kata-kata saya yang buatkan tuan-puan tersinggung, terasa hati kan, yang mana yang ada merajuk-merajuk dengan saya tu, saya minta maaf. Saya tak tahu kan, kok tuan-puan merajuk dengan saya terasa dengan saya punya ialah cara respon ke, kadang-kadang kita tak sedar tengah bercakap tu. So moga-moga dimaafkanlah ya. Dan kalau tuan-puan menyatakan memohon kemaafan di ruangan komen pun jangan risau tuan-puan. Jangan risau. Alright. Saya tak ada apa-apa pun tuan-puan. Saya tak ada apa dengan tuan-puan. Saya tak ada terasa apa-apa pun setakat ni, alhamdulillah. Yang dulu-dulu punya cerita tu, itu dah settle, tak ada apa dah pun. Okey. Kalau terasa pun kejap-kejap je nak bawa ke mana pun. Ya tak? Nak merajuk-rajuk apa kehernya. Kalau orang Perak kata dah tua tobin, nak merajuk apanya lagi ke apa? Tapi bukan tuan-puan lah. Tuan-puan masih bersemangat, muda belia orang kata. Okey. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin buat semua. InsyaAllah apa-apa pun kita patuh pada SOP. Beraya dalam keadaan yang gembira, dengan suasana yang mungkin agak terbatas sikit, tak apalah, janji kita dapat raikan. Siapa mungkin ada di sini yang tak dapat jumpa anak-anak yang berjauhan kan,
Masing-masing ada lah pengalaman tu saya rasa. Berjauhan dengan anak-anak yang terlalu lama. Kan PKP tak boleh rentah negeri dan sebagainya. Sehinggalah sampai kita nak menyambut lebaran, hari lebaran ni pun tak boleh nak bertemu. So, kita manfaatkanlah dengan apa uh, orang kata apa dunia teknologi sekarang tuan-puan kita dah ada Google Meet, kita ada WhatsApp video, kita ada macam-macam, kita ada Skype, kita ada Facebook Live dan sebagainya. So boleh je kita nak berhubung, mungkin jauh di mata tetapi insya-Allah tetap dekat di hati. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Tuan-puan kalau ada apa-apa nak tulislah di ruangan komen, bolehlah saya baca sambil-sambil tu. Okey. Saya dengan kakak saya pun lama ke tak jumpa tu. Kakak saya duduk di apa area UKM tu. Okey. Bangi UKM Bangi eh. Dia baru pindah situ. Okey. So lama juga tak jumpa. Saya faham perasaan tu kan. Tak beraya dengan apa cucu menantu anak-anak kandung kita tu. Anak-anak kandung kita. Kita. Yelah saya pun ada anak juga ya. Selamat Hari Raya Ustaz Cik Wan kita. Selamat Hari Raya. Selamat. Jauh di mata, dekat di hati. Mantap. Betul tu. Okey. So itu saja. Terima kasih. Saya baca komen ni. Kalau tuan-puan ada nak tulis apa-apa ke, boleh kawan-kawan lain baca juga kan. Hmm. Itu sajalah. InsyaAllah kita bermaaf-maafan sebelum kita nak menyambut lebaran ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada barakah buat kita dan sepastinya akan ada hikmah yang besar yang Allah nak tunjukkan pada kita. Macam Ipoh sekarang dah PKP Selangor, legend lah. Okay. So kita insyaAllah kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di belah-belah sana ataupun yang orang tu masih dalam keadaan yang orang kata gawat sangat ni. Kan dengan kesnya yang mendadak naik. So kita doakan. Saya rasa dah tak ada beza dah. Dia sampai satu tahap kadang-kadang kita fikir ni COVID ni rasanya semua orang kena. Cuma cuma lambat. Semalam latest tak silap saya tengok keseluruhan lah daripada orang kata apa COVID 1.0 yang daripada awal sampai lah sekarang ni pun gelombang yang keberapa dah. Sejumlah 440 ribu kot tak silap saya. Betul kan saya kalau saya silap sampai tahap macam tu fikir. Maksudnya COVID ni dia memang berantai dan dia sampai kepada semua orang. Cuma bezanya cepat atau lambat je. Itu. Sampai kadang-kadang kita bermikir macam tu. Tapi na'udzubillah min zalik, kita doa pada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kesihatan pada kita, kesihatan yang baik. Cuma itulah kita jaga. Yang mana boleh kita jaga, kita jaga. Apa yang keputusan yang dikeluarkan oleh badan mufti ke, badan kementerian apa-apa pun, kita ikut je lah. Kita ikut je. Buat apa kita semak, duk mikir-mikir. Tak? Kalau kita fikir macam tu, dia orang pun dah fikir macam tu dah. Kan? So, kita ikut saja apa yang dah disarankan, kita ikut je. Sepastinya, kita yakin akan ada hikmah besar Allah nak tunjuk pada kita. Wallahualam. Itu saja tuan-puan. Okay? Selamat Hari Raya sekali lagi. Nanti habis ni nanti bolehlah nak feel kan. Nak tengah cuci kipeh, sawang tu pun semua tu. Tengah cuci periuk, pinggan mangkuk apa semua tu. Pasanglah lagu raya. Kan? Biar nampak suasana tu sikit. Nak nampak lagi situasi tuan-puan kang malam kang kan. Lepas tarawih tu ke. Pergi beli bunga api tu Tak apa. Mak-mak ke nenek-nenek opa-opa tak apa. Duduk depan tu pusing-pusing main bunga api tu. Nak nampak happy macam saya tak. Gurau-gurau tuan-puan. Kang saya kena marah pula. Baru tadi minta maaf kan. Cakap, Ustaz ni kami mana main bunga api kata. Okey. Kita orang nak dengar Ustaz belanja lagu raya. Oh jangan. Tidak. Saya tak mau nyanyi kat sini. Dia orang dah fikirkan untuk kita yang terbaik. Betul tu.
Cik Wan Azhar kita. Betul betul. Kan kita nak ikut tekak kita, tak janganlah macam tu Apa guna tanggungjawab yang dia diberikan pada mereka, kita akur je. Kan, walaupun ada setengah pihak yang kita rasa kurang bersetuju, so tak perlu pun kita nak berbalah-balah. Ah, dah nenek saya, bukan mak lagi. Okey, dah. So janji dengan saya malam ni tuan-puan, main bunga api Tak adalah, gurau-gurau. Ah, Tengok betul kan? Betul, balik dia kan beli bunga api, main ramai-ramai. Nenek-nenek pun nenek lah, main dah juga. Ya, main ngatuk sebelah. Sengih-sengih diorang. Baru sweet tuan-puan. Okey lah. Usah dipikirkan banyak lagi bercelotehnya. Okey, selamat raya lagi sekali semua. InsyaAllah. Semua kena dampak COVID ni secara perasaan sedih, takut, rindu. Betul bonda? Yes. Ujian bagi seluruh manusia. Betul, tepat tu. Main dengan cucu boleh. Tak ada masalah. Kalau tak main dengan cucu pun, main ngatuk berdua pun tak apa kat kampung tu. Tak ada masalah. Seorang ni pandang, seorang ni sengih. Kalau ayah tak ada gigi tu, mesti comel. Gelak sama-sama. Okey lah. Sekarang kena marah pula saya ni. Ustaz ni melawak. Melampau benar tu. Okey, minta maaf tuan-tuan Okey. Asif jiddan insyaAllah. Doakan yang baik-baik. Saufa uqabilukum ba'da usbu' insyaAllah. Saya akan jumpa dengan tuan-tuan selepas daripada seminggu ni lah. Kan lebih kurang seminggu kot. Yelah. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. So, terima kasih semua. Jangan lupa raya tetap raya, hashtag kita jangan lupa. Santai tapi sampai kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah. Macam biasa, doakan Allah temukan lagi Ramadan pada kita untuk tahun yang akan datang. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.